Zaman Khulafa Ar-Rashidin. Tamadun Islam bermula selepas kewafatan Rasulullah SAW iaitu pada tahun 11 Hijrah sehingga tahun 41 Hijrah iaitu selama 30 tahun. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memerangi golongan murtad setelah kemunculan nabi-nabi palsu, memerangi golongan yang enggan menunaikan kewajipan bayar zakat, mengarahkan tulisan Al-Quran dikumpulkan, serta perluasan negara Islam sehingga ke Iraq dan Syam. Zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman ini, Baitul Maqdis di Palestin telah jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Islam tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Khalifah menyambung usaha meluaskan negara Islam di Iraq dan sekitarnya sehingga dapat menewaskan Empayar Parsi. Negara Mesir turut jatuh ke tangan kerajaan Islam. Khalifah memperkenalkan undang-undang tanah baharu serta menggalakkan rakyat untuk membuka tanah-tanah pertanian yang baharu. Zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah meluaskan kerajaan Islam sehingga Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Samarkand, Tajikistan, Turkmenistan, Khorasan, Uzbekistan dan Tabaristan di sebelah timur serta Afrika Utara seperti Libya, Aljazair, Tunis dan Maghribi di sebelah barat. Selain itu, penulisan semula Al-Quran dengan menggunakan hanya satu bentuk tulisan sahaja yang dikenali Razam Uthmani. Zaman Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Khalifah memerangi golongan Khawarij yang cuba untuk memecah belahkan umat Islam sebab mereka tak setuju dengan penyerahan jawatan Khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kegemilangan zaman Khulafa Ar-Rashidin. Dari bidang sosial dan kemasyarakatan, menjamin kebebasan beragama, mengekalkan hak pemilikan tanah, serta Khalifah sendiri memeriksa keadaan dan kesusahan rakyat. Dari bidang ekonomi, kekayaan negara Islam bertambah, penubuhan Baitul Mal, penyusunan semula dasar tanah kerajaan, penyusunan semula dasar tanah yang diperoleh melalui peperangan, serta pengagihan kekayaan negara secara adil dan meluas. Bidang politik dan pentadbiran, pentadbiran berasaskan syura, memberikan ruang kritikan dan teguran, membahagikan negara Islam kepada beberapa wilayah, menubuhkan jawatan-jabatan baharu, serta memperkenalkan pengasingan kuasa. Bidang keilmuan, Khalifah mengambil berat terhadap ketulisan Al-Quran. Al-Quran ditulis semula menggunakan bahasa Quraisy dan memberikan peruntukan khas kepada guru-guru yang mengajar Al-Quran. Faktor kegemilangan tamadun Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah seperti pengumpulan tulisan Al-Quran, pemilihan Khalifah berdasarkan sistem syura, mentadbir sumber kewangan negara dengan cekap dan amanah, rakyat berhak menegur dan memberi pandangan, serta rakyat sentiasa menghormati dan mentaati Khalifah. Tokoh terkemuka zaman Khulafah Ar-Rashidin. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang isteri Rasulullah. Kedudukan beliau sebagai isteri Rasulullah sejak dari hijrah baginda ke Madinah sehingga kewafatan baginda membolehkan beliau mempelajari tafsir Al-Quran dan ajaran Islam secara langsung daripada Rasulullah. Beliau juga berpeluang untuk melihat akhlak dan amalan Rasulullah ketika berada di rumah atau ketika bermusafir bersama baginda. Kehidupan beliau bersama Rasulullah SAW membolehkan untuk merasai suasana kehidupan baginda dan mengetahui rahsia-rahsia Rasulullah. Setelah kewafatan Rasulullah, Aisyah telah menjadi rujukan umat Islam bagi mempelajari ajaran Islam. Setelah Islam menjadi luas pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, beliau telah didatangi oleh umat Islam dari pelbagai tempat untuk menuntut ilmu dan mendapat fatwa beliau dalam permasalahan hukum. Kedudukan beliau menjadi sangat tinggi di sisi umat Islam dan beliau sangat disayangi oleh mereka. Beliau juga sentiasa dirujuk oleh para Khulafa Ar-Rashidin bagi mendapatkan nasihat beliau dalam urusan-urusan kenegaraan yang penting. Khalid bin Al-Walid, nama beliau ialah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Quraish.
Beliau digelar Saifullah, iaitu pedang Allah, kerana kepintaran menyusun strategi perang. Setelah memeluk Islam, beliau telah dilantik oleh Rasulullah untuk mengetahui tentera Islam. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau dihantar untuk memerangi nabi-nabi palsu dan golongan yang murtad sehingga beliau berjaya mengalahkan mereka. Setelah itu, beliau dihantar pula ke Iraq dan Syam untuk memerangi tentera Parsi dan Rom. Beliau juga telah memenangi beberapa siri peperangan tersebut. Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, kedudukan beliau sebagai ketua tentera Islam telah digantikan oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Penggantian tersebut bertujuan untuk mengelakkan umat Islam tak terlalu taksub dengan kelebihan Khalid bin Al-Walid yang sentiasa memenangi beberapa peperangan yang dihadapinya. Abdul Rahman bin Auf, beliau merupakan sahabat terawal yang memeluk Islam. Beliau antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Beliau terkenal sebagai seorang yang bijak berniaga. Pada kewafatannya, beliau telah meninggalkan 1000 ekor unta, 3000 ekor kambing dan 100 ekor kuda. Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai ahli syura bersama-sama dengan Ali, Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar bagi mencari pengganti khalifah. Pelantikan itu dibuat kerana Umar Al-Khattab telah ditikam beberapa kali ketika menjadi imam solat subuh oleh seorang majusi. Menyedari bahawa kesan kecederaan tersebut boleh membawa kematian, Umar Al-Khattab telah mengarahkan pelantikan ahli syura. Dengan kebijaksanaan Abdul Rahman bin Auf, beliau dapat mengelakkan perbalahan umat Islam disebabkan wujudnya persaingan dalam merebut jawatan khalifah antara penyokong Ali dan Uthman bin Affan. Selama 3 hari setelah kewafatan Umar, beliau telah bertemu dengan ramai sahabat dan ketua masyarakat bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap calon khalifah. Akhirnya, beliau telah memilih Uthman bin Affan untuk dilantik menjadi khalifah dan dipersetujui oleh semua umat Islam. Zaid bin Sabit, nama beliau ialah Zaid bin Sabit bin Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau telah dilantik oleh Rasulullah sebagai salah seorang penulis wahyu. Beliau terkenal sebagai seorang yang mahir mengenai Al-Quran, hukum hakam dan ilmu faraid. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah ditugaskan untuk menghimpunkan tulisan Al-Quran yang telah ditulis masa hayat Rasulullah SAW. Tujuannya adalah supaya ia menjadi salinan Al-Quran rasmi yang disampaikan oleh khalifah berikutan kewafatan ramai sahabat yang menghafaz Al-Quran dalam peperangan melawan nabi-nabi palsu. Pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan, beliau telah ditugaskan untuk memberikan fatwa, menyelesaikan permasalahan harta pusaka dan menjadi hakim di Madinah. Idea untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat Islam pada masa kini. 1. Mempelajari dan mendalami sirah Khulafa' Ar-Rashidin untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. 2. Menjadikan para sahabat Rasulullah terutamanya Khulafa' Ar-Rashidin sebagai ikon dalam kehidupan. 3. Mencontohi pengorbanan para sahabat Rasulullah dalam berjuang menegakkan agama Islam dan menyebarkan kebenaran kepada masyarakat bukan Islam. 4. Mencontohi kebijaksanaan para sahabat Rasulullah dalam bidang perniagaan seperti Abdul Rahman bin Auf. 5. Menyerlahkan akhlak Islam dalam kehidupan seharian bagi menarik minat golongan bukan Islam untuk memeluk Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.